Makmum menjangka solat imam itu solat yang ghalibnya pada waktu itu. Umpamanya kita singgah semayang di RNR. Tengok-tengok waktu tu waktu Zuhur. Kita yang duk ikut tadi atas alasan bahawa orang yang semayang tadi semayang Zuhur. Sebenarnya orang yang tadi ni dia semayang sunat pengantin baru. Tu tak kenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berbahagia lagi dirahmati Allah, Tuan Imam. Yang berbahagia ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan inayahnya memungkinkan kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Insya-Allah pada kesempatan ini kita sampai kepada perkara yang keempat, iaitu syarat-syarat sah mengikut imam. Muka surat 170 edisi Jawi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dan kita selalunya kita akan berjumpa dan kita akan bertemu permasalahan-permasalahan tentang imam dan makmum ni. Baik, kita tengok. Kalau tidak tak sah berjamaah itu. Semayangnya sah tapi jamaahnya tak dapat. Maka kita kena tengok elok-elok. Yang pertama kita tengok penerangan yang makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan berniat mengikut imam. Perkataan berdiri di sini bagi yang mampu. Sebab itu digunakan berdiri dan berniat untuk ikut imam. Walaupun dia dalam keadaan masbuk, dia mai dah kendian, maka dia boleh mengikut imam dan dia kena niat bahawa dia tu sebagai makmum atau mengikut imam. Boleh dua-dua, salah satu daripadanya diguna. Aku menjadi makmum atau aku mengikut imam. Begitu boleh. Baik. Imam Syafi'i mengatakan bahawa wajib hukumnya bagi makmum berniat mengikut imam. Wajib. Maknanya wajib di dalam penerangan Imam Syafi'i, makna dia kalau dia tak niat imam, maka dia tidak mendapat pahala jamaah.
tidak mengikut imam, dia tak niat, walaupun gerak gerinya mengikut imam perlakuannya, tapi dia tak dapat pahala berjamaah. Ya. Baik, kita tengok. Tetapi imam tidak wajib berniat untuk menjadi imam kecuali pada hari-hari yang tertentu. Umpamanya, cuba kita tengok kenapa Imam Syafi'i tidak meletakkan imam mesti menjadi niat imam. Cuba kita tengok nah. Andai kata imam mengerjakan sembahyang, imam salat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam nak gantung ni nak buat taman dah, tak apalah. Imam menunaikan solat ataupun seseorang menunaikan solat, datang seseorang lain, dia masbuk. Apabila dia masbuk, dalam keadaan jarak dia tidak melebihi 3 hasta, imam di depan tahu tak kata dia ada orang bermakmum di belakang? Tak tahu kan? Oleh sebab itu imam tidak disyaratkan niat imam, sebab dia boleh jadi dia tak tahu. Tetapi cuba kita tengok kenapa makmum kena, sebab makmum nampak imam dan dia berhasrat untuk nak menjadikan kawan ni imam, maka kena niat imam. Ini Imam Syafi'i meletakkan syarat-syaratnya macam tu. Baik, kita tengok nah tuan-tuan dan puan-puan, kecuali tadi ni imam, kecuali imam kena niat imam. Pertama, sembahyang Jumaat, imam kena niat imam. Dan Imam Syafi'i pula menyatakan niat imam dalam sembahyang Jumaat mesti di dalam takbiratul ihram. Yang kedua, sembahyang hari raya tu kena niat imam. Imam kena niat imam, dia menjadi imam. Kecuali pada hari Jumaat dia kena niat imam. Demikian juga pendapat Imam Malik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat semoga dirahmati Allah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, pendapat-pendapat kedua-dua ulama ini kadang-kadang bersamaan, sebab Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendapat-pendapat itu banyak yang ada persamaan. Baik, tetapi Imam Abu Hanifah menambahkan sekiranya di belakang imam itu ada makmum, ya, ada makmum wanita. Baik, nah kita tengok tadi yang kita bercarakan tadi makmum lelaki, ni makmum wanita, maka wajib bagi imam itu berniat menjadi imam sekiranya jamaahnya hanya terdiri daripada lelaki sahaja, tidak wajib baginya berniat imam. Kalau ada makmum perempuan dan dia mengetahui bahawa adanya makmum perempuan itu, maka imam berniat imam dalam pertengahan sembahyang, bukan payah, bukan kena piduk takbiratul ihram pula. Mudah saja. Kata dalam mazhab Syafi'i, sekarang aku jadi imam kepada mereka, itu saja niat, ya, dah dia jadi imam. Baik, kita tengok nah.
sekiranya jamaahnya hanya terdiri daripada lelaki saja, tidaklah wajib bagi imam berniat menjadi imam, kecuali pada hari Jumaat dia kena niat bahawa dia jadi imam. Salat kedua-dua hari raya dan salat Arafah, sembahyang Arafah. Manakala Imam Ahmad pula mengatakan bahawa berniat menjadi imam itu adalah syarat. Imam Abu Hanifah meletakkan bahawa dalam suasana imam mengetahui adanya makmum di belakangnya, maka dia kena niat menjadi imam. Ini mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak dituntut, sebab dalam suasana macam tadi, imam tak nampak, imam tak tahu. Baik, kita tengok yang kedua. Janganlah makmum terkehadapan daripada imam itu dikira dari jajaran tumit masing-masing. Dikiranya tumit. Pada bulan yang lalu saya telah menerangkan sepintas lalu, walaupun kaki orang tu, tapak kaki dia panjang, tapi dikira tumit. Ataupun tengok nah, ni yang kata ulama berbincang ni dulu. Contohnya imam berdiri, ni tapak kaki imam, tapi makmum di belakang cacat, dia tak boleh berdiri, maka dia duduk di sini. Contohnya satu daripada tapak kaki dia mai ke depan ni, dia terpaksa hunjuk kaki dia. Cuba kita tengok Islam, ulama bincang daripada dulu cukup komplit. Walaupun hak lebih ni dia tak kira, sebab dia kira tumit tu. Macam mana detailnya perbincangan ini. Ataupun tapak kaki kawan tu panjang, tumit dia belakang daripada imam, tapi ibu jari dia duduk melengung depan tu. Dikira tumit. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok nah, masing-masing kita tengok dalam. Yang ketiga, makmum hendaklah mengetahui perpindahan imam. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada kitab masing-masing, tulis di atas perpindahan itu intiqalat. Maksud dia perpindahan rukun-rukun fi'liyah. Makmum tahu dengan 3 bentuk, atau salah satu daripada 3 bentuk. Yang pertama, dia tengok, dia lihat, dia nampak. Yang kedua, dia dengar pergerakan itu, umpamanya takbir yang menggerakkan dia. Yang ketiga, dia melihat makmum-makmum lain yang dia boleh tengok. Dia ada 3, salah satu daripada 3 ni pun sudah cukup. Umpamanya dia nampak imam, ataupun dia dengar suara imam, dan dia tahu bahawa itu gerak-gerak geri imam. Yang ketiga, dia melihat kepada makmum yang ada di depan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang buta, orang tuli tidak dimasukkan ke dalam mukallaf, sebab dia tak nampak dan dia tak dengar. Kalau dia tu tuli tapi dia nampak,
dia boleh dia pandang gerak-geri imam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Allah bagi peluang kepada orang-orang ini, dan ulama-ulama menyebut sebab itu golongan-golongan ini, orang tuli dengan pekak yang ada sekali, Allah Subhanahu taala bagi bilangannya sangat-sangat sedikit. Cuba bagi semua ramai lagu tu, periuh rendah kan. Dalam hak yang tak jadi lagu tu pun riuh rendah, bakal dia lawan. Hang ni tuli kot. Kawan ni kata aku tak tahu, tuli aku tak tahu, tapi Wanli ya aku. Sebab aku Ramli. Macam tu contoh. Bakal dia lawan bertengkar. Baik, kita tengok nah. Makmum hendaklah mengetahui perpindahan, makna dia intikhalat imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i meletakkan rukun-rukun ni, intikhalat, takbir intikhalat berbeza. Takbir intikhalat hak yang panjang dengan hak yang pendek. Gerak-gerinya panjang, maka takbir intikhalatnya boleh dipanjangkan sehingga 16 harakat. Ada pula orang pergi ambil dalam hukum tajwid, Allahu Akbar. Hang tengok. Mana ada huruf mat yang boleh panjang di sini? Tu dia. Allahu Akbar. Mana dia huruf mat yang nak boleh panjang? Alif ni satu, alif ni satu. Tapi panjang pun bukan dia panjang sampai, tapi dalam mazhab Syafi'i, hukum pada fiqhnya dia boleh sehingga 16 harakat. Allahu Akbar. Yang kita yang hak mengaji, tengok kawan ni panjang dah, niatlah mufarakah. Tuan-tuan dan perempuan, mari kita tengok. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak tahu, kita tak tunjuk kata kita tu tak tahu. Siapa pun tak tahu kata kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kita tunjuk pula kita tu tak tahu, orang tahu bahawa kita tu tak tahu. Sebab itu ada seorang tok guru, orang panggil dia pergi bagi ceramah, naik atas pentas ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang saya nak bercakap hari ni? Hadirin yang ada pada masa tu jawab, tak tahu. Oleh sebab tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, jadi tak guna saya bercakap. Bagi salam turun. Tu yang saya bercakap. Minggu depan jemput pula. Sebab orang nampak dia bagaikan harimau sembunyi kuku. Soalan yang pertama juga. Masa soalan yang minggu pertama tu, tuan-tuan tahu tak apa yang saya nak bercakap? Minggu sudah mereka kata tak tahu. Minggu ni mereka kata tahu. Maka dia kata pula, oleh sebab tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, tak guna saya bercakap. Bagi salam turun. Jemput pula minggu yang ketiga. Mai kita tengok. Kalau ustaz ni juga mai, dia tanya, hampa sebelah ni kata tahu, kami sebelah ni kata tak tahu. Kita nak tengok akal dia kan. Dia pun naik tanya, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa yang saya nak bercakap? Dah jadi, dia janji kawan ni sebelah ni kata tahu, sebelah ni kata tak tahu. Hak sebelah ni kata tahu. Hak sebelah ni pula kata tak tahu.
Disebabkan tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang tahu dan ada yang tak tahu. Jadi saya persilakan hak tahu bagi tahu kepada yang tak tahu. Bagi salam turun 3 minggu. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau kita tak tahu, duk sengah, orang pun tak tahu. Kata kita tak tahu. Baik, kita sambung balik. Nanti bulan depan saya cerita pula tahu tak tahu ni ada special lain pula. Baik, kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan. Baik kita mengetahuinya secara melihat sendiri. Ini maksud dia dengan mata, ainul basar ni. Atau dengan melihat makmum yang berada di hadapan kita. Ataupun dengan mendengar suara imam itu sendiri. Umpamanya imam menyebut Sami Allahu liman hamidah, walaupun dia tak nampak, perbuatan ini mesti panggung daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah, yang tu kita pergi terjun sujud. Yang tu nampaklah tak tahu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini kita kena tengok. Yang berikutnya, mengikut imam dalam segala perbuatannya serta tidak mendahului imam dalam segala perbuatannya, perbuatan-perbuatan syarak di dalam sembahyang. Makna dia situ, buh dalam inverted comma. Saat ni kawan tu perbuatan dia, katalah bari mai duk kacau telinga dia. Bari pula mai. Dia pun kelepiak. Semua makmum pakai kelepiak. Dia mengikut perbuatan dalam syarak adab rukun-rukun fi'liyah sembahyang. Tu yang tuan-tuan dan puan-puan, muallaf Cina pi sembahyang asar di sebuah masjid. Imam kata kat muallaf ni, 3 orang muallaf ni, dia kata hang ikut apa yang aku buat. Dia pegang tu. Hang ikut apa yang aku buat. Elok-elok habis ambil ya wudu, imam ni naik atas tangga, alang pagar nak masuk pergi bilik ayam tu rendah. Imam terantuk. Tiga sekali semua pergi duduk rantuk. Tu dia jadi cemperah. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi dia cerita dia, saya tak maulah. Baik, serta tidak mendahului imam. Tidak mendahului imam, tuan-tuan dan puan-puan, ambil catatan di situ dalam rukun qauliyah. Tidak mendahului imam. Tapi rukun-rukun fi'liyah. Rukun qauliyah boleh mendahului. Sebab sembahyang ada 2 rukun utamanya, fi'liyah wa qauliyah. Yang hak kata qauliyah ni perkataan. Yang fi'liyah perbuatan. Contohnya qauliyah imam. Makmum mendahului qauliyah imam. Boleh, tidak batalkan sembahyang. Umpamanya imam baru duk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia dah buat duha dah. Boleh. Sebab rukun-rukun qauliyah. Tapi rukun fi'liyah dia ada had dia. Rukun fi'liyah, rukun gerak-geri ni kena ada, tengok. Mengikut kita mazhab Imam Syafi'i ni, hendaklah tidak melebihi 2 fi'liyah yang berturut-turut.
Duduklah sengap-sengap. Oh, duduk sengap. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang keempat, mengikut imam dalam segala perbuatan serta tidak mendahului imam. Hak yang tadi, ya. Rukun-rukun yang bersangkut dengan imam lah tuan-tuan dan puan-puan. Kena semua tu nak ikut. Hak yang bukan rukun dalam mayang pun kena ikut juga. Tu dia baru. Baik, yang berikutnya, hendaklah takbiratul ihram makmum terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Baik, yang ni persoalan yang sangat besar. Tengoklah tuan-tuan dan puan-puan. Takbiratul ihram semasa imam menyebut Allahu Akbar, daripada alif ni sampai ra ni takbiratul ihram. Imam baru Allah, dia takbir dah. Tu tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu tengok, apabila kita mendahului imam dalam suasana yang macam tu, kita tidak dikatakan makmum. Kita nak jadi imam pula. Kita tengok hendaklah takbiratul ihram makmum terkemudian daripada takbiratul ihram imam. Makna dia sampai ra ni imam baca Allah, baru bar ni habis. Hak ni hak imam. Elok imam ra ni habis dah, baru kita pula baru sah yang dikatakan makmum. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan piduk potong imam tu. Imam duk Allah, Allah, Allah. Jadi macam orang mualaf baru belajar sembahyang, duk di belakang imam. Imam Allah, astaghfirullahalazim, 4 kali duk takbiratul ihram, tak jadi-jadi. Lepas tu dia kata kat imam, kasih sama sekitar lah. Dia pula pergi naik-naik di depan, Allahu Akbar. Dia beralih tengok kat imam, tengok 1 kali saya sudah jadi. Batal juga semayangnya. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Yang keenam, hendaklah jarak antara imam dengan makmum tidak melebihi 300 hasta ataupun 135 meter apabila solat berjamaah itu dilakukan di kawasan terbuka. Ni kena ingat bagi elok-elok, kawasan terbuka. Tapi kalau di dalam masjid, imam duduk di depan, diri di depan, makmum tu 700 meter di belakang tu, tapi dalam masjid sah jamaah tu. Sebab tu kalau kita nak buat sembahyang jemaat, nak buat sembahyang hari raya ke di tempat yang terbuka, kena ambil kisah hal ini. Katalah sembahyang tempat terbuka, imam seorang di depan, makmum perempuan. Yang ni satu kaul 300 hasta. Tapi satu kaul yang masyhur mengikut mazhab Syafi'i ialah 3 hasta sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok. Tapi kalau kita nak ambil pegang hak 300 ni pun tak apa. Tapi di dalam tempat yang
tertutup macam di masjid, jadi dia banyak mana pun boleh, jauh mana pun boleh. Apabila solat berjamaah itu dilakukan di kawasan terbuka, ini disebut kawasan terbuka, tetapi tidaklah menjadi halangan apabila solat itu dilakukan dalam ruangan atau bangunan yang sama. Yang ni ada khilaf. Yang sama itu hanya masjid, lain pada masjid, walaupun bangunan itu sama, lebih daripada 300 hasta tak mendapat jamaah. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan. Seperti masjid atau bangunan-bangunan lain, asalkan makmum dapat mendengar suara ataupun mengetahui solat imam. Tu syarat dia. Baik, kita tengok yang ketujuh. Imam dan makmum hendaklah berada di tempat yang sama. Maksudnya ialah bahawa makmum dapat pergi ke tempat imam dan sebaliknya. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita nak ambil faham bagi elok-elok. Makna tempat yang sama, makna dia antara imam dengan makmum boleh pi, makmum boleh pi tempat imam, imam boleh pi tempat makmum. Kenapa begitu? Kenapa begitu jadinya? Kerana boleh jadi imam batal. Imam berada di depan, makmum berada di belakang. Tiba-tiba imam batal, maka makmum ni boleh bergerak ke depan. Baik, saya nak sebut untuk kita bagi faham elok-elok. Dalam mazhab Syafi'i, bergerak ke depan bukan bergerak pi ambil tempat tu juga. Nak bagi sama, tak payah. Tadi tapak kaki kita, ini tapak kaki imam, ini tapak kaki makmum. Tapak kaki makmum ni bergerak mai ke depan sikit saja daripada safnya, sudah dikira sebagai imam. Sebab makna imam, man qama amamah. Dalam bahasa Arab, siapa yang berdiri di depan, walaupun 1 inci ke depan, dia berdiri di depan. Tak payah pergi duduk nak ambil tempat tu juga, tak payah. Sebab itu kalau kita imam batal, seorang daripadanya bergerak sikit saja ke depan, walaupun 1 inci, dia jadi imam. Dia tak payah pergi duduk di tempat tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, kita nampak dah kan, bahawa kita umpamanya kadang-kadang kita semayang kita pergi masbuk di tempat-tempat tempat laluan orang, umpamanya kita pergi di RNR. Ada yang saya pergi masbuk di RNR, mula tu semayang elok dah, elok-elok saya takbir Allahu Akbar, masbuk dengan dia, dia angkat kaki. Saya ni apa ni? Apa? Oi, angkat kaki pula. Saya pun ingat kot dia terkelecok ke? Ikutlah juga. Ikut. Elok habis dah semua, dia tunggu saya apa habis, dia apa habis. Awak ikut saya. Tadi saya semayang tadi, saya tak mau bagi orang ikut, sebab tu saya angkat kaki. Saya pun duk fikir, ni dalam kitab mana pula ni? Saya kata, yang angkat kaki tadi ni tak mau bagi ikut. Tapi saya tak tanyalah.
takut jatuh marah dia. Cuba kalau buat saya melawak, saya kata kalau dia angkat kaki naik ke langit tu lagu mana pula tu? Yang tu sebab itu jangan kita ambil bagi hak tak punca-punca ni, kita ambil bagi jadi tenggelam punca. Baik, kita tengok nah. Hendaklah solat yang dilakukan imam itu sah menurut pendapat makmum. Yang ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya makmum meragui, jangan kata tak yakin, meragui saja, dia syak, maka tidak boleh ikut menjadi imam. Dia syak saja. Sebab tu, dan juga mengikut mazhab Syafi'i tidak redha. Tu tuan-tuan dan puan-puan kena jaga hak tu. Sebab tu kalau imam kita nak pi tengok dia, tengok imam tu yang kita tak redha, kita sembahyang berjamaah tu tak dapat ganjaran pahala jamaah. Umpamanya katalah dia nak pi jadi imam, tengok hak jadi imam tu bekas menantu dia hak yang cerai anak dia. Ya, aku yang ni geram ni. Tak boleh. Tak redha. Saya bagi contoh tu, boleh jadi ada munasabah dia, walaupun tak jadi munasabah dia. Kita berhenti sementara untuk memberi laluan pada azan. Jangan betulkan TV anda. Nanti lagi lepas pada azan lagi. Pak Mat nak tanya apa, Mat? Nak makan? Orang buatlah pulut kunyit. Mana dia muazzin ni? Pak Mat azan lah. Suara sedap saja tak mau nak guna. Saya suara tak sedap tak apalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Baik, kita sambung balik tuan-tuan dan puan-puan di dalam suasana yang kita redha imam tu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa imam itu telah batal ataupun ada sesuatu yang menyebabkan sembahyang imam itu tidak sah, maka kita tegur tegur pun dia terus juga, maka kita mufaraqah, kita terus ikut, maka dia tidak dikira sebagai berjamaah. Umpamanya kita tengok sembahyang, kita tengah-tengah sembahyang, tengok kain imam tembui yang boleh nampak warna kulit, maka kita sebut subhanallah. Dia duduk pederas juga, subhanallah. Dia duduk pederas juga, subhanallah. 3 kali subhanallah. Tak juga, maka kita niat mufaraqah. Dan orang yang nak sebut subhanallah itu, saya nak nasihatkan, jangan pakai kira sebut saja. Dalam mazhab Syafi'i, kita kena niat bahawa kita bertasbih subhanallah. Jangan kita niat bahawa aku nak membetulkan dia, batal hak yang makmum tu. Tu tuan-tuan dan puan-puan kena ambil dia punya syarat-syarat dia. Maka dia mufaraqah lah. Kalau sekiranya dia yang dah tak yakin dah imam tu apa sembahyang dia boleh diterima, dilarang bagi seseorang berimam kepada orang-orang yang dia sendiri tahu bahawa salat orang yang diikutinya itu tidak sah. Contohnya, kita tahu bahawa si fulan itu sembahyangnya tak sah. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak sebut di tempat mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, tapi berlaku di negeri antah berantah. Imam membaca iyyaka na'budu. Kita dengar iyyaka na'budu dengan dad. Masuk rakaat yang kedua sembahyang Jumaat, nasib baik dah dia baca jahran tu, iyyaka na'budu, maka kita kena mufaraqah. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu ada berjumpa dalam hal ini. Kita tahu bahawa imam tu tidak sah. Baik, yang ke-9, tidak terdapat batas ataupun tabir antara imam dengan makmum yang kena ada huraian. Makna dia tabir ataupun batasnya atau halangan yang tidak nampak pergerakan, satu, yang tidak dengar suara pergerakan, dan juga tidak nampak makmum yang di depan. Yang tu kena ambil huraian dia. Jangan kata tabir, hak ni tak boleh. Dia kena ambil, orang tua-tua Kedah kata kena ambil bahadui elok-elok. Dia sebab itu kalau berlainan tempat, macam tadi saudara kita buka pintu tu, yang tu lagi cantik lah. Kalau tak buka pun tak apa, pasal ada cermin boleh nampak. Bila buka tu lagi apa orang panggil, lagi baik. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, tidak terdapat batas atau tabir antara imam dengan makmum. Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Baihaqi, daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan katanya, anna niswatan kunna yusallina fil hujratiha bi salatil imam faqalat
la tusallina bi salatil imam fa inna kunna dunahu fil hijab. Pada suatu kali pernah wanita solat di dalam biliknya mengikut solat imam. Imam duduk tepi bilik tu lah barangkali. Lalu Aisyah berkata, janganlah kamu salat mengikut imam kerana ada yang membatasi, yang menutup kamu dengan imam. Yang ni yang diambil daripada makna ni, perkara yang boleh menghalang ataupun terdapat batas atau tabir. Baik, saya nak bawa contoh kepada kita. Andainya antara imam dengan makmum itu dibatasi oleh parit. Katalah ada parit, imam duduk belah parit belah sana, makmum duduk ubin parit belah sana. Jamaahnya sah sebab makmum boleh nampak, makmum boleh dengar, makmum boleh tengok apa gerak-geri itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Imam Syafi'i menyebut tadi ni, mata kita boleh nampak, telinga boleh dengar apa gerak-geri itu. Kita walaupun dia duduk di sebelah parit sana, walaupun tadi disebut kalau sekiranya imam batal, makmum nak pergi ganti tempat imam, tak boleh lah sebab parit pula kan. Tapi dikira sah jamaah itu. Baik, kita tengok bagaimanapun pendapat lain mengatakan bahawa seseorang makmum itu sah mengikut imam sekalipun dia berada di belakang tabir. Ini yang dikatakan khilaf ni. Asalkan makmum itu dapat mengetahui, ini dia ya lah. Dia kunci dia, dapat mengetahui gerak-geri imam atau dapat mendengar suara imam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama membahaskan suara imam. Lain daripada suara imam tidak termasuk. Umpamanya semayang di atas rumah berlantaikan papan, bunyi gedung, itu sujud. Yang tu tak pakai, walaupun kita tahu ini sujud. Bunyi gedung, ruang bangkit naik pada, tak terpakai. Dia kira kita kena nampak, kena pastikan bahawa gerak-geri imam itu. Baik, mengetahui imam atau dapat mendengar suaranya. Pendapat yang sahih di kalangan Imam Syafi'i ialah bahawa antara imam dan makmum itu tidak ada tabir yang menghalanginya. Baik, kita tengok yang ke-10. Janganlah makmum ketinggalan daripada imam dalam solat yang mereka lakukan itu dengan 2 rukun fi'li, kecuali kerana uzur. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, jarak antara imam dengan makmum mengikut mazhab Syafi'i 2 rukun fi'li yang berturut-turut. Cuba kita tengok contohnya, imam berdiri, lepas tu imam rokok, imam berdiri semula. Tengoklah, yang ni satu rukun, rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun qauli tak termasuklah. Yang ni satu lagi rukun dia,
Kemudian dia panggung balik pada rokoknya, satu lagi rukun. 2 ke atas terbatal jamaah. Sebab tu kecuali uzur yang tak boleh nak cepat. Contohnya katalah kawan tu cacat, ya, dia kaki dia atau apa anggota dia tidak boleh bergerak laju, maka dia ketinggalan di situ, kecuali dia cacat, ya, cacat yang pada syarak lah. Kalau cacat yang bukan pada syarak, umpamanya tanya awak yang hang lambat sangat daripada Tuan Imam ni, aku cacat. Awak cacat apa? Telinga aku rabit. Wow. Telinga rabit hang nak cacat lambat. Pasal apa? Yang tu tak kena. Tanya awak yang hang lambat sangat. Aku jadi jerawat batu. Awak pula yang jerawat batu jadi lambat. Masa aku nak rokok, jerawat batu tu dia berat, dia kan nak tolak kepala aku turun. Yang tu tak dikira. Tengoklah cacat tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kira elok-elok. Yang ke-11, jangan solat imam itu solat yang wajib diulangi. Tuan-tuan dan puan-puan, hal ini mungkin terjadi kerana imam kedatangan hadas atau lain-lain sebab yang boleh membatalkan solat dia. Contohnya, imam tadi kita tengok-tengok dia batal. Dia mai pula jadi imam pula. Kita duk terus dah semayang tadi ni. Tu dia syarat dia, imam tu semayang dia yang semayang yang wajib diulangi. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang yang dia kena wajib ulangi, kita pi ikut dia, dia tak boleh sebab dia sembahyang yang tidak diulangi lagi. Itu maksud dia. Boleh faham tak tu? Contoh dia, imam sembahyang, tiba-tiba dalam masa sembahyang orang lain sedang atau dia sendiri sedang, makmum sedang, kata sembahyang imam tadi sebenarnya dia kena sembahyang lain. Maka dalam suasana makmum tahu imam tu sembahyang yang kena diulangi, tidak boleh diikut dengan imam ini. Boleh faham no? InsyaAllah. Nasib baik ada papan putih tu, boleh juga duk buat apa corak-corak roti canai atas tu. Baik, kita tengoklah pula tuan-tuan dan puan-puan. Yang ke-12, solat imam hendaklah sama dengan solat makmum. Ini syarat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Atau ini atau dalam mazhab Syafi'i, memungkinkan berlaku makmum menjangka solat imam itu solat yang ghalibnya pada waktu tu. Umpamanya kita singgah semayang di RNR, tengok-tengok waktu tu waktu Zuhur. Kita yang duk ikut tadi atas alasan bahawa orang yang semayang tadi semayang Zuhur. Sebenarnya orang yang tadi ni dia semayang sunat pengantin baru. Tu tak kena. Dia semayang sunat pengantin baru. Baik, kita tengok semayang tu kena
ataupun makmum menganggap bahawa imam itu sembahyang pada ghalibnya sembahyang tu. Tiba-tiba dia jadi pergi sembahyang pasien lain, hak lain pula. Tu tak sah. Dia sembahyang jamaah tu tak. Maksudnya menunaikan solat zuhur tidak boleh mengikut kepada imam yang sedang solat jenazah. Kita pergi sembahyang solat jenazah, sebab tu solat-solat ni kita kena tengok lagu mana orang buat. Mayang sunat, mayang jenazah, orang duduk rapat-rapat. Imam duduk pula tengok jenazah. Kalau ada jenazah, tengok imam duduk tang mana, imam berdiri tang mana. Tak payah tanya lelaki ke perempuan. Yang kita mengaji, kita tengok imam duduk tu, kita tahu dah. Yang ni imam duduk tang ni, ini jenazah lelaki. Imam duduk di sini, ini jenazah perempuan. Kalau tak tahu sangat, maka kita niat aku sembahyang jenazah yang diniatkan oleh imam. Sah. 4 takbir apa semua tu cukup, kena bagi cukup lah tu. Itu dia tuan-tuan dan perempuan cara dia. Baik, bagaimanapun antara solat sunat kita perhabis yang keempat ni, bagi habis sikit boleh no? Alhamdulillah seorang yang jawab boleh tu. Bagaimanapun antara solat sunat dan solat fardu pula, Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang menunaikan solat sunat boleh mengikut kepada orang yang sedang solat fardu. Ni tuan-tuan dan puan-puan pegang. Sebab itu dalam masa kita semayang tarawih, kita kita nak semayang Isya, imam dah masuk tarawih. Tengok Imam Syafi'i bincang dah tuan-tuan dan puan-puan dalam hal ini. Solat sunat mungkin mengikut kepada orang yang sedang solat fardu. Pendapat ini disepakati oleh para imam-imam mazhab. Baik, sebaliknya Imam Syafi'i juga membolehkan orang-orang yang sedang solat fardu mengikut imam yang sedang melakukan solat sunat. Cuba tengok. Mak itu kita pergi semayang sunat, orang imam semayang tarawih, kita pergi semayang Isya, sah. Jaga tuan-tuan dan puan-puan dalam hal ini. Sebab itu kalau kita ada ilmu, ada pengetahuan ini, kita tak serobor lah sangat. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak bersetuju. Imam Syafi'i saja ni. Ketiga-tiga imam mujtahid ini mengatakan bahawa orang yang sedang solat fardu tidak sah mengikut kepada imam yang sedang solat sunat. Ini mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sah. Jadi kita nampaklah bahawa mazhab Syafi'i ada tempat yang dia syadid, ada tempat yang dia longgar. Kelebihan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafi ummati rahmah. Berselisih pandangan di kalangan umat aku itu adalah rahmat. Jangan kita ni, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai nanti bulan depan, tahun depan, mudah-mudahan kita ambil syarat yang kelima ni, syarat-syarat menjadi imam pula. Ada saya selalu tengok juga, kadang-kadang imam walaupun budak, dia boleh baca Al-Quran, boleh hafal Quran, tapi dia budak. Yang hak lain ikutnya, hak tua merongkong. Hak tua tu semua apa kata merongkong tu apa dia tak tahu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Sebab nak jadi imam, dia kena ada
8 syarat, tuan-tuan dan puan-puan. Kena tengok juga dalam hal ini. Jangan kita pi sobu ikut dan, sebab sani rugi kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma jma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma jma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal musallin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah